Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, untuk video kali ini kita akan masuk kepada topik ataupun bab 1 kemahiran saintifik. Untuk makluman, video ini boleh ditonton oleh para pelajar daripada tahun 4 dan juga tahun 5 bagi KSSR Semakan tahun 2017. Di mana hari ini kita akan masuk kepada orang kata revision sedikit lah, ulang kaji 6 topik awal yang ada di dalam kemahiran saintifik. Okey, iaitu bermula daripada kemahiran memerhati, kemahiran mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal dan juga berkomunikasi. Yang mana kemahiran tadi 1 sampai 6 ni para pelajar dah belajar semasa di darjah 3 dan juga ketika di darjah 4. Okey, baiklah. Objektif pembelajaran dalam video kali ini, di akhir pembelajaran murid akan dapat mengingat kembali kemahiran proses sains yang telah dipelajari semasa darjah 3 dan juga semasa darjah 4. Okey, ingat semula apakah antara kemahiran-kemahiran yang telah pun para pelajar belajar. Objektif yang kedua adalah memerihalkan kemahiran proses sains sekurang-kurangnya 3 daripada 6 kemahiran. Untuk hari ini kita belajar 6, tapi sekurang-kurangnya di akhir video ni para pelajar dapat orang kata memerihalkan, bercerita balik, tahu 3 daripada 6 kemahiran hari ini. Dan objektif yang ketiga, memahami komponen ataupun sub kemahiran ataupun konsep di dalam setiap kemahiran yang terlibat dalam KPS, iaitu kemahiran proses sains. Okey, jadi kemahiran proses sains. Okey, dalam sains, kemahiran proses sains, apa itu kemahiran proses sains? Kemahiran proses sains ni adalah kemahiran-kemahiran ataupun skills ataupun apa yang kita perlukan dalam sains untuk, sebagai contoh, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Merangkumi 12 KPS. KPS ni adalah singkatan untuk K kemahiran, P proses sains. Kita ada 12 KPS di mana kita ada memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal dan berkomunikasi. Itu adalah 6 yang kita akan refresh hari ini. Selebihnya, perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, definisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan eksperimen akan dipelajari di dalam video yang berikutnya. Okey. Kita pergi kepada kemahiran yang pertama, iaitu kemahiran memerhati. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran memerhati? Okey, memerhati maksudnya adalah apa yang kita boleh nampak, apa yang kita boleh dapatkan maklumat berdasarkan penggunaan deri dan juga organ. Sebagai contoh, gambar yang Ustaz bagi ni adalah gambar longgokan sampah. Bayangkan kalau kita berada dekat sini, apa yang kita boleh dapatkan maklumat berdasarkan gambar ni? Oh Ustaz, dekat sini ada banyak sangat sampah. Dan kawasan ni bila banyak sampah sudah tentu berbau busuk. Jadi awak menggunakan organ dan juga deri yang bersesuaian untuk mengenal pasti maklumat yang ada di kawasan ini. Jadi itulah maksud kemahiran memerhati. Okey. Jadi, apa itu kemahiran memerhati? Kemahiran memerhati adalah satu kemahiran yang mana kita menggunakan deria dan juga organ. Dalam sains, kita dah belajar kita ada 5 organ dan juga 5 deria yang terdiri daripada organ yang pertama, mata. Deria yang terlibat untuk mata adalah penglihatan. Organ yang kedua adalah telinga, digunakan untuk pendengaran, mendengar. Organ yang ketiga adalah hidung, digunakan untuk menghidu ataupun bau. Organ yang keempat adalah lidah, digunakan untuk merasa. Dan organ yang kelima adalah kulit. Derianya adalah sentuhan. Okey, kita ada 5 deria dan juga 5 organ. Jadi kemahiran memerhati ini kita gunakan organ dan juga deria untuk mengenal pasti keadaan. Dan bila dapat kenal pasti keadaan, barulah kita boleh dapat maklumat. Macam contoh gambar tadi, awak guna mata dan juga hidung untuk kenal pasti, oh kawasan ni sebenarnya banyak sampah. Macam mana awak tahu banyak sampah? Awak tengok pakai mata, awak melihat. Dan juga awak bau menggunakan organ hidung. Jadi itu adalah maksud kemahiran memerhati. Kita guna deria dan juga organ untuk dapatkan maklumat. Seterusnya, kemahiran yang kedua adalah kemahiran
mengelas. Okey. Kemahiran mengelas. Apa itu kemahiran mengelas? Mengelas ni maksudnya kita asingkan dia. Awak letak dia ikut kumpulan dia. Sebagai contoh, lelaki awak letak kumpulan lelaki, perempuan awak letak dekat kumpulan perempuan. Okey. Macam contoh sampah tadi, kita ada banyak sangat sampah. Jadi apa yang boleh kita buat untuk mengatasi masalah longgokkan sampah tu? Kita boleh kelaskan sampah tu. Bila nak buang, awak kelaskan sampah tu ke dalam kumpulan dia. Contoh kalau plastik dengan plastik, kertas dengan kertas. Dan sebagai contoh dekat sini kita ada 3 gambar tong sampah, biru, coklat dan juga oranye untuk jenis-jenis sampah yang berlainan. Okey, jadi mengelas ni maksudnya adalah kemahiran yang kita gunakan untuk mengasingkan, awak asingkan dia ikut ciri yang sepunya. Ciri sepunya bermaksud ciri yang sama atau ciri yang berbeza. Awak asingkan dia ikut ciri bagi setiap kumpulan. Sebagai contoh, kertas-kertas. Kertas-kertas ataupun sampah-sampah daripada kertas, kita akan letakkan dia di dalam tong sampah berwarna biru. Manakala sampah-sampah yang diperbuat daripada botol-botol kaca, kita akan letakkan di dalam, kita akan kelaskan dalam tong sampah berwarna coklat. Manakala sampah yang diperbuat daripada plastik ataupun tin aluminium, kita kelaskan dan kita buang. Kita letakkan dia di dalam tong sampah berwarna jingga. Letakkan dia ikut ciri yang sama. Okey, tak bercampur aduk lah. Itu maksud kemahiran mengelas. Seterusnya, kemahiran yang ketiga adalah kemahiran kita menggunakan kita mengukur dan menggunakan nombor. Okay, sebagai contoh sampah tadi, kalau contoh konsep kita semula, awak kumpul sampah, awak nak jual. Jadi sebelum jual, awak kena ukur dulu sampah menggunakan alat yang sesuai. Dalam gambar ni, kita gunakan alat penimbang berat. Dan bila kita ada alat automatik, alat itu mestilah ada nombor supaya kita boleh baca. Oh, contoh dekat plastik sampah ni berapa sampah-sampah yang kita kumpul tadi, contoh dalam berapa kilogram, 28 kilogram sebagai contoh. Dan dia mesti ada unit yang bersesuaian. Meter untuk panjang, kilogram biasanya untuk berat, dan saat, second adalah saat kita gunakan untuk mengukur masa. Jadi, kemahiran mengukur dan menggunakan nombor, dia ada 3 ciri. Yang pertama, dia bersifat kuantitatif. Quantity. Dia ada nilai, kita boleh kira dan boleh diukur. Macam sampah tadi, kita boleh ukur dia. Kita boleh nilai dia. Berapa berat dia. Berat dia. Okay. Jenis ukuran, ciri kedua adalah kemahiran yang di bawah kemahiran mengukur dan menggunakan nombor adalah jenis ukuran yang bersesuaian. Antaranya yang kita pernah belajar adalah panjang, berat, masa dan juga tinggi. Benda-benda tu ada nilai, kita boleh ukur. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga adalah dia ada alat piawai. Alat piawai ni maksudnya alat standard, alat yang betul. Bahasa mudahnya alat yang betul digunakan supaya apa? Supaya alat tu bila alat betul, maksudnya dia akan jadi alat yang bersesuaian dengan apa kuantiti atau benda yang kita nak diukur. Sebagai contoh, kalau tengok pembaris, dia kita gunakan untuk mengukur panjang. Jadi awak boleh tahu sebagai contoh, saya nak ukur panjang buku, jadi saya akan guna pembaris. Berapa cm atau berapa meter. Kalau nak timbang berat, kita pakai penimbang berat. Masa kita akan ukur menggunakan jam randik ataupun jam tinggi, kita guna alat pengukur tinggi. Jadi ingat, kemahiran mengukur dan menggunakan nombor dia ada 3 ciri. Kuantitatif, ada nilai, jenis ukuran dan juga alat piawai. Okey. Seterusnya adalah kemahiran yang keempat. Kemahiran keempat dalam KPS yang utama adalah kemahiran untuk meramal. Kemahiran meramal ni maksudnya kita buat satu jangkaan awal. Kita macam agak-agak lah bahasa mudah dia. Tapi agak-agak bukan agak-agak macam agak-agak suka kita. Dalam sains, kemahiran meramal, iaitu agak-agak kita mesti berdasarkan kepada pengalaman ataupun merujuk kepada data-data, nombor-nombor ataupun pola perubahan. Pola ni maksudnya corak. Corak ni ada yang jenis menaik, semakin meningkat, semakin menurun ataupun dia tiada perubahan sama. Jadi itu yang dimaksudkan dengan pola. Untuk kemahiran keempat, meramal.
kemahiran kelima adalah membuat inference. Inference, awak tengok belakang dia ada huruf S kan? S ni untuk inference bermaksud kita buat satu kesimpulan awal. Simple conclusion. Sebab, alasan, kenapa. Bahasa mudah dia, sebablah alasan. Dan untuk inference, dalam sains, dia boleh jadi betul dan dia boleh jadi salah. Tak ada masalah. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Jadi macam mana kita nak tahu apa jawapan dia? Kita kena buat eksperimen. Akan dibuktikan di dalam eksperimen. Okey, jelas ya? Seterusnya adalah kemahiran yang keenam. Bila kita dah ada benda nak ukur, kita dah guna kemahiran memerhati dan sebagainya, kita nak bagi orang faham. Kita nak orang faham tentang apa yang kita cuba nak sampaikan, maka kita akan gunakan kemahiran yang keenam, iaitu kemahiran berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi ni adalah satu kemahiran yang kita gunakan untuk menyampaikan maklumat. Kita nak bagi tahu orang tentang apa. Sebagai contoh, kita boleh guna gambar rajah macam ni. Awak bagi gambar, oh ini cerita pasal apa, gambar ni cerita pasal apa. Yang kedua, kita guna graf sebagai contoh. Yang ini adalah graf. Okay, berdasarkan graf ni kita boleh tengok cara murid datang ke sekolah. Warna merah ni berapa orang je murid yang datang ke sekolah menaiki bas. Kuning berapa orang yang berjalan kaki dan sebagainya. Itu adalah graf. Dan yang ketiga, kaedah komunikasi yang kita gunakan adalah lisan, bercakap. Macam Ustaz tengah buat sekarang ni, percakapan. Yang keempat adalah jadual. Sebagai contoh, jadual tugasan, jadual waktu bersekolah dan sebagainya. Kita nak orang faham apa yang kita nak ceritakan, maklumat yang kita nak sampaikan. Dan yang kelima, kita boleh menggunakan model. Model ni apa? Model ni sebagai contoh, awak pergi kedai mainan. Okey, hari ni saya nak tahu pasal dinosaur. Jadi awak akan beli mainan dinosaur yang kecil-kecil. Jadi itu dalam sains kita panggil sebagai model. Bila awak ada model, awak tunjukkan. Okay, ini adalah dinosaur. Dinosaur ni ada 4 kaki. Dia panjang dan sebagainya. Okay, jadi itu adalah antara benda yang kita boleh gunakan di dalam kemahiran komunikasi. Komunikasi ni senang cerita apa yang awak nak gunakan untuk bagi orang faham apa yang awak nak cerita. Kita boleh guna gambar, graf, lisan, jadual dan juga model. Boleh jadi satu kaedah ataupun boleh jadi pelbagai kaedah. Okey, sekian saja untuk video ringkas 6 terlebih dahulu 6 KPS kemahiran proses sains yang awal. Dan insya-Allah untuk video seterusnya kita akan sambung bagi 6 lagi KPS yang akan diperincikan. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.